Kimia Tingkatan 4 bersama anda Cikgu Rozilah Yunus yang akan membawa topik 6 asid, base dan garam. Standard kandungan pada kali ini ialah 6.1. Peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Standard pembelajaran 6.1.1 mendefinisikan asid dan alkali. 6.1.2 menyatakan kebiasaan asid dan 6.1.3 mengeksperimen untuk mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali. Seterusnya, kita melihat 6.1.1. Apakah definisi asid? Asid ialah bahan kimia yang mengion di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Ini bermaksud apabila asid dilarutkan ke dalam air, atom hidrogen dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidrogen. Contohnya, asid hidroklorik apabila dilarutkan dalam air akan mengion kepada ion hidrogen dan ion klorida. Manakala asid nitrik apabila dimasukkan dalam air akan mengion kepada ion hidrogen dan ion nitrat. Seterusnya, secara lebih terperinci, kita boleh lihat apabila gas hidrogen klorida dilarutkan di dalam air, molekul hidrogen klorida akan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Namun, adakah ion hidrogen kekal di dalam larutan aqueous? Sebenarnya, ion hidrogen yang terhasil akan berpadu dengan molekul air untuk membentuk ion hidroksonium. Seterusnya, apakah definisi takrifan bagi base? Base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Oksida logam dan hidroksida logam merupakan base. Contoh oksida logam ialah seperti magnesium oksida. Apabila bertindak balas dengan asid sulfurik, akan menghasilkan magnesium sulfat dan air. Contoh hidroksida logam adalah seperti kalsium hidroksida. Apabila bertindak balas dengan asid nitrik, akan menghasilkan garam kalsium nitrat dan air. Alkali pula ialah base yang boleh larut di dalam air. Contohnya di sini anda boleh lihat ialah seperti natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Marilah kita lihat apakah definisi alkali. Alkali ialah bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Daripada gambar yang ditunjukkan ini, anda akan dapati apabila natrium hidroksida dilarutkan dalam air, ion-ion natrium dan ion-ion hidroksida akan tercerai. Mengapakah amonia adalah satu alkali? Amonia apabila dilarutkan dalam air akan mengion kepada ion amonium dan ion hidroksida. Seterusnya, kita melihat standard pembelajaran 6.1.2 iaitu kebiasaan asid. Apakah yang dimaksudkan dengan kebiasaan asid? Kebiasaan asid merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang boleh dihasilkan
oleh satu molekul asid yang mengion di dalam air. Di sini terdapat 3 penggelasan asid berdasarkan kebiasaan asid. Asid yang pertama dipanggil asid monoprotik. Contohnya asid adeklorik. Asid adeklorik dikenali sebagai asid monoprotik kerana ianya akan menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. Penggelasan yang kedua ialah asid diprotik. Contoh asid diprotik ialah asid sulfrik. Asid sulfrik dikenali sebagai asid diprotik kerana ia dapat menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul asid. Ini anda boleh dapat daripada persamaan kimia. Di sini hidrogen menunjukkan 2. Manakala penggelasan yang ketiga ialah asid triprotik. Asid triprotik contohnya asid fosforik, di mana akan dapati formula asid fosforik ada 3 atom hidrogen. Jadi bila asid sulfurik ini, ia akan menghasilkan 3 ion hidrogen per molekul asid apabila dilarutkan dalam air. Seterusnya, marilah kita melihat apakah kegunaan asid dan base. Asid dan base banyak digunakan dalam bidang pertanian, contohnya dalam pembuatan baja. Ia juga boleh digunakan dalam bidang permakanan seperti pengawetan. Ia juga boleh digunakan dalam bidang perubatan seperti dalam pembuatan ubat-ubatan dan juga boleh digunakan dalam bidang perindustrian seperti pembuatan sabun dan deterjen, ubat gigi, botol air dan lain-lain lagi. Seterusnya, kita melihat standard pembelajaran 6.1.3 iaitu peranan air dalam menunjukkan kealkalian dan keasidan. Marilah kita tengok dialog antara emak dan anak. Anak bertanya kepada emak mengapakah sabun yang dikeluarkan daripada kotak tidak berasa licin. Manakala emak mencadangkan agar sabun itu diletakkan dan digosok dengan air. Setelah digosok dan dicampurkan dengan air, anaknya mendapati bahawa sabun itu kelihatan licin. Kenapakah ini berlaku? Seterusnya, marilah kita melihat standard pembelajaran 6.1.3 iaitu eksperimen mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan. Dalam eksperimen ini, pemboleh ubah manipulasi ialah kehadiran air. Pemboleh ubah bergerak balas ialah perubahan warna pada kertas litmus biru. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jenis asid. Di sini disediakan 2 tabung uji. Tabung uji pertama dimasukkan pepejal asid oksalik. Manakala tabung uji kedua diletakkan pepejal asid oksalik dan dicampurkan dengan air suling. Kemudian, kedua-dua tabung uji ini diletakkan kertas litmus biru kering. Didapati pada tabung uji pertama, kertas litmus biru kering tiada perubahan. Manakala dalam tabung uji kedua, kertas litmus biru kering akan berubah menjadi merah. Kenapakah ini berlaku? Ini kerana asid hanya menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran air. Bila asid dilarutkan di dalam air, molekul asid akan mengion menghasilkan ion hidrogen. Kehadiran ion hidrogen membolehkan asid menunjukkan sifat keasidan. Tanpa air, pepejal asid hanya wujud sebagai molekul. Maka kertas litmus biru tidak akan berubah warna. Seterusnya, apakah eksperimen dalam mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian? Di sini, kita sediakan 2 buah tabung uji. Satu tabung uji, kita letak pelet natrium hidroksida. Tabung uji yang kedua,
kita letakkan larutan natrium hidroksida yang telah dicampurkan dengan air. Kedua-dua tabung uji ini kita letakkan dengan kertas litmus merah. Apa yang berlaku? Dalam tabung uji yang pertama, kertas litmus merah tidak berubah warna. Manakala dalam tabung uji kedua, kertas litmus merah akan bertukar menjadi biru. Kenapakah ini berlaku? Ini kerana alkali hanya menunjukkan sifat kealkaliannya bila larut dalam air. Apabila pelet natrium hidroksida dilarutkan dalam air, ion hidroksida terpisah dan bergerak bebas dalam air. Maka warna kertas litmus merah lembap akan berubah menjadi biru. Seterusnya, marilah kita melihat eksperimen bagaimana gas amonia kering diletakkan di dalam tabung uji yang pertama dan gas amonia kering dicampurkan dalam air di dalam tabung uji yang kedua. Kedua-dua tabung uji ini diletakkan kertas litmus merah. Didapati tabung uji pertama, kertas litmus merah tidak berubah warna, manakala dalam tabung uji yang kedua, kertas litmus merah berubah menjadi biru. Kenapakah ini berlaku? Ini kerana kehadiran air membolehkan gas amonia mengion menghasilkan ion hidroksida. Ini menyebabkan kertas litmus lembap merah berubah menjadi biru. Tanpa air, gas amonia hanya wujud sebagai molekul. Oleh itu, menyebabkan kertas litmus merah lembap tidak berubah warna. Sekian, terima kasih.